Assalamualaikum, salam sejahtera. Jadi hari ini kami akan membentangkan tajuk Teori Puitika Melayu bagi subjek teori dalam pengajaran dan kritikan kesusasteraan Melayu bagi kod BSS 3193, kumpulan 11B. Nama ahli kumpulan bagi 11B ialah Nurliana, nombor matrik D2023 1106 200, seterusnya Nur Masyita D2023 1106 183 dan terakhir sekali Nur Afrina D2023 1106 212. Abstrak bagi kajian ini ialah bertujuan untuk menyingkapi tentang teori puitika sastra Melayu sebagai teori sastra tempatan yang dikenalkan oleh Muhammad Haji Saleh, seorang profesor sastra Melayu daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Banyak penelitian dilakukan di peringkat sarjana dan juga PhD di Malaysia, Singapura dan Brunei tentang teori puitika sastra Melayu ini. Teori puitika sastra ini merupakan teori tempatan di mana mempunyai ciri-ciri keindahan yang tertentu dan boleh digunakan secara universal dalam menghasilkan karya yang menarik. Oleh itu, objektif kajian ini adalah untuk mengkaji sudut sejarah awal teori puitika sastra Melayu, mengkaji pandangan sarjana tentang kesesuaian teori puitika sastra Melayu dan terakhir, menghuraikan ciri-ciri keindahan dan unsur keindahan teori puitika sastra Melayu. Metodologi kajian ini menggunakan kaedah kualitatif iaitu rujukan kepustakaan, rujukan internet dan rujukan jurnal. Teori puitika sastra Melayu ini dapat menjadi panduan untuk menghasilkan karya yang lebih bermakna dan dikenali ramai. Perkataan teori berasal daripada perkataan Yunani iaitu theorio yang membawa maksud pemandangan. Teori tersebut adalah konsepsi seorang yang kemudiannya mengemukakan dalam bentuk suatu pandangan ataupun view. Pemahaman untuk teori juga boleh disifatkan kepada teori yang relatif yang mempunyai pendapat. Pandangan sarjana Melayu berkenaan dengan teori adalah teori boleh berbentuk deskripsi atau pernyataan umum mengenai peraturan dan prinsip atau sistem idea yang saling berkait untuk memberi penerangan sesuatu fenomena. Zawiyah Yahya, 1999. Menurut pandangan barat pula, menurut Kerlinger, 1973, pula mentakrifkan teori sebagai satu himpunan konsep, takrifan dan definisi yang paling berkait yang mana ia memberikan gambaran secara sistematik tentang fenomena dengan memperincikan hubungan antara pemboleh ubah. Hal ini mempunyai tujuannya yang tersendiri iaitu untuk menerangkan dan meramalkan fenomena tersebut. Seterusnya kita masuk pada teori puitika sastra Melayu. Teori puitika sastra Melayu diperkenalkan oleh seorang profesor daripada Universiti Kebangsaan Malaysia iaitu Muhammad Haji Saleh. Muhammad Haji Saleh merupakan seorang pelopor ataupun peneroka teori puitika sastra Melayu pada sekitar tahun 1989. Keinginan Muhammad Haji Saleh untuk melihat kesusasteraan Melayu memiliki teori kesusasteraan Melayu sendiri. Seterusnya juga, dalam teori puitika sastra Melayu diperincikan dalam buku Puitika Sastra Melayu iaitu satu pertimbangan yang diterbitkan pada 1989 di Universiti Kebangsaan Malaysia. Seterusnya, teori puitika sastra Melayu dapat membantu pembaca ataupun pengkritik untuk meneroka karya-karya sastra bagi tujuan mengangkat nilai keindahan teks. Seterusnya, Muhammad Haji Saleh telah memantapkan gagasan teori puitika sastra Melayu dalam judul bukunya Puitika Sastra Melayu yang setebal 369 halaman yang telah diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka, sehingga buku itu mendapat anugerah Hadiah Sastra Mesra pada tahun 2001. Hal ini sehingga dapat menyumbang idea yang bersifat teorikal terhadap sifat dan ciri kesusasteraan Melayu yang diiktiraf sebagai hasil kajian berilmiah dan bermutu dan juga bermanfaat. Menurut Amanida Hamid, pada tahun 2011, serotan kajian merupakan ulasan maklumat yang diperoleh daripada jurnal, buku, proceeding dan juga penyelidikan yang dikenali sebagai tesis
untuk sesuatu penyelidikan terbaru. Sorotan kajian yang dapat dikongsikan adalah pada tahun 2016, kajian telah dilakukan di Universiti Malaya di peringkat PhD oleh Eliza Mat Hussein, di mana beliau telah pun melakukan penyelidikan iaitu model berkajian berkaitan dengan estetika pantun berdasarkan prinsip dunia yang dipadatkan dengan kiasan saranan sebagai langkah untuk menganalisis simbol yang maknanya terdapat dalam bahan kajian. Kesimpulan yang dapat dinyatakan berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Eliza adalah beliau menyatakan bahawa teori politika sastra ini sangat sesuai untuk digunakan berdasarkan pernyataan beliau, iaitu pendekatan politika sastra Melayu sangatlah sesuai digunakan dalam menganalisis kajian ini dan tiada teori lain yang sesuai untuk menjelaskan objektif kajian. Afriza telah pun merumuskan bahawa penggunaan teori politika sastra Melayu ini mempunyai persamaan dengan teori sosiologi berdasarkan pemerhatian dan juga penyelidikan yang telah dijalankan oleh beliau. Pada tahun 2012 pula, sebuah kajian telah dilakukan di Universiti Malaya pada peringkat PhD berkaitan dengan teori politika sastra Melayu yang digabungkan dengan pendekatan model Brinkinsky. Pada tahun 2012 pula, sebuah kajian telah dilakukan di Universiti Malaya pada peringkat PhD berkaitan dengan teori politika sastra Melayu yang digabungkan dengan pendekatan model Brinkinsky. Afriza telah pun merumuskan bahawa penggunaan teori politika sastra Melayu ini mempunyai persamaan dengan teori sosiologi berdasarkan pemerhatian dan juga penyelidikan yang telah dijalankan oleh beliau. Seterusnya, Khatijah Muhammad Yatim pada tahun 2016 telah pun melakukan kajian pada peringkat tesis sarjananya iaitu dengan menganalisis tesis beliau yang berjudul Hikayat Cha Darwis dengan menggunakan kajian berdasarkan teori politika sastra Melayu. Beliau juga mampu membuktikan bahawa kehadiran unsur-unsur keindahan yang terdapat dalam hikayat Cha Darwis ini melalui unsur hikayat yang indah, sastra sebagai pengajar, dunia nestapa yang asli itu indah, susunan episodika, seni dan dramatik dan seni keajaiban. Berikut adalah sarjana dari Universiti Putra Malaysia iaitu Siti Aisyah binti Yusof pada tahun 2011. Beliau telah pun mengumpulkan puisi kanak-kanak model untuk dianalisis dengan menggunakan teori politika sastra Melayu. Berikut adalah sarjana daripada Universiti Putra Malaysia iaitu Siti Aisyah binti Yusof pada tahun 2011. Beliau telah pun mengumpulkan beberapa puisi untuk dianalisis dengan menggunakan teori politika sastra Melayu. Antara contoh puisi yang telah dikumpulkan oleh beliau ialah kumpulan puisi Putra-Puteri Malaysia dan juga kumpulan puisi Nota untuk Ibu iaitu pada tahun 2010. Dengan hasil kajian beliau ini, beliau telah pun berjaya membuktikan bahawa puisi ini mempunyai nilai-nilai estetika yang sesuai dengan pemikiran kanak-kanak. Bagaimanapun, Siti Aisyah Yusof ini juga turut menekankan terhadap unsur-unsur penggunaan bahasa iaitu bagi bentuk metafora, pengulangan kata di samping penekanan terhadap puisi sebagai bahan pengajaran. Menurut Ustaz Kenali, metodologi kajian merupakan kaedah dan teknik mereka bentuk, mengumpul dan menganalisis data supaya dapat menghasilkan bukti yang boleh menyokong sesuatu kajian. Metodologi menerangkan cara sesuatu masalah yang dikaji dan sebab sesuatu kaedah dan teknik tertentu digunakan. Tujuan metodologi ialah untuk membantu memahami dengan lebih luas atau lebih terperinci lagi tentang pengaplikasian kaedah dengan membuat huraian tentang proses kajian. Seterusnya, kita akan masuk kepada sudut sejarah teori politika sastra Melayu. Teori ini diperkenalkan oleh Muhammad Haji Saleh, seorang profesor sastra Melayu di Jabatan Pensuratan Melayu Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 1989. Politika sastra Melayu bertunjangkan kepada falsafah dan konsep keindahan dalam kesusastraan Melayu tradisional. Dengan pemerhatian yang mendalam terhadap beribu-ribu pantun, Muhammad menemukan idealisme keindahan yang mengandungi hasil kesusastraan Melayu tradisional. Bagi membina kerangka pemikirannya terhadap konsep politika sastra Melayu, pandangan dan tulisan-tulisan
Vladimir I, Brensky dan Egerton sering dijadikan idola untuk memastikan idealisme teoretikalnya menjadi lebih gempak. Muhammad menerangkan dengan jelas ciri-ciri keindahannya menjadi teras puitika kesusastraan Melayu berdasarkan teks puisi dan prosa Melayu tradisional yang dikajinya. Jadi, dapat disimpulkan bahawa terdapat 5 ciri keindahan puitika sastra Melayu, iaitu yang pertama, keindahan dalam mengajar atau mendidik. Yang kedua, keindahan dalam pengungkapan kesedihan dan kesusahan. Yang ketiga, keindahan dalam penceritaan. Yang keempat, keindahan dalam rasa, dan yang terakhir ialah keindahan yang asli. Pada objektif kedua ini, saya akan menerangkan berkaitan dengan pandangan sarjana tentang kesesuaian teori puitika sastra Melayu. Pandangan sarjana ini sangat penting untuk menunjukkan pelbagai pandangan dan juga pemikiran yang berbeza yang didapati oleh tokoh pengkaji. Pandangan sarjana berkaitan dengan teori puitika sastra ini merujuk kepada Hashim Ismail iaitu pada tahun 2005 di mana beliau memberikan pandangan dan juga pendapat berbeza tentang teori tempatan yang dikemukakan oleh tokoh sastrawan iaitu Muhammad Haji Saleh. Iaitu beliau menyatakan pendapat bahawa aspek bagi dukalari ini menunjukkan ketidaktepatan yang tidak dapat dikenal pasti berkaitan dengan konsep keindahan yang cuba diberikan oleh tokoh. Hal ini dikatakan demikian kerana aspek deklari ini telah menunjukkan pengertian bahawa gangguan emosi yang ketara terhadap jiwa seseorang yang menyebabkan kepada penderitaan, kesedihan dan juga kesesakan. Pandangan sarjana yang kedua pula ialah Ungku Maimunah yang menguatkan pandangan Muhammad Effendi Hassan berkaitan dengan konsep keindahan kesusastraan yang harus dititikberatkan untuk dikaitkan dengan kebenaran ilmu, bukan ceritanya iaitu sebagai pusat kritikan. Ungku Maimunah memfokuskan kepada tema, plot dan juga latar belakang serta buku rujukan penting seperti Apex of the Novel. Buku ini dijadikan rujukan kepada pengkritik tempatan pada tahun 1970-an sehingga 1980-an. Hal ini menunjukkan bahawa Ungku Maimunah memfokuskan kepada perkara tempatan iaitu Melayu dan juga unsur Islami. Seterusnya kita masuk pada objektif ketiga iaitu ciri-ciri keindahan dan juga unsur keindahan yang ada dalam teori puitika sastra Melayu. Teori puitika sastra Melayu mempunyai ciri-ciri keindahan yang sangat baik dengan penelitian yang secara mendalam dan juga terperinci yang bersifat analitis terhadap ribuan pantun Melayu. Muhammad Haji Saleh menemukan idealisme keindahan yang bersalut dalam hasil kesusastraan Melayu tradisional itu. Seterusnya, puitika sastra Melayu berakarkan kepada falsafah dan konsep keindahan dalam sastra Melayu tradisional. Seterusnya, hal ini bertujuan untuk memartabatkan nilai keindahan teks kesusastraan Melayu di samping mencari makna dan juga berhubung dengan teks seperti budaya, sikap, pandangan hidup, sejarah dan alam sekitar masyarakat Melayu itu sendiri. Seterusnya, perkara ini dibahagikan kepada dua bahagian iaitu ciri keindahan dan juga unsur keindahan. Ciri keindahan berfokuskan kepada pantun, manakala unsur keindahan berfokuskan kepada hikayat. Seterusnya kita masuk kepada ciri keindahan. Keindahan ini terbahagi kepada 6 iaitu dunia luas yang dipadatkan, mainan kiasan dan juga saranan, dunia berjodoh, sama ukuran, muzik seiring kata dan juga sesuai dan padat. Bagi unsur keindahan terbahagi juga kepada 6 iaitu menceritakan kehidupan, mengajar dan membimbing khalayak dalam kehidupan. Seterusnya dunia pengalaman dan selalu dirundung kesusahan, kesedihan dan juga kesengsaraan. Seterusnya yang ketiga, indah itu yang asli. Yang keempat, sifat cerita yang episodik. Yang kelima, perasaan takjub dan juga hairan. Dan keenam iaitu terakhir, keindahan muncul daripada sifat lakonan ataupun drama. Rumusan yang dapat dilakukan berdasarkan tajuk kajian yang diberikan adalah jelaslah bahawa pengkaji berkaitan dengan teori puitika mempunyai pelbagai kepentingan dari segi unsur keindahan yang telah dikemukakan oleh tokoh iaitu Muhammad Haji Saleh. Teori puitika sastra ini mempunyai 5 ciri keindahan yang terkandung di dalamnya. Antaranya ialah keindahan dalam mengajar dan juga mendidik, keindahan mengungkapkan
kesedihan dan juga kesusahan, keindahan dalam penceritaan, keindahan dalam rasa dan juga keindahan yang asli. Kemunculan teori politika sastra Melayu ini telah menyebabkan hasil-hasil karya berkualiti tinggi dan mampu bersaing dengan negara luar. Oleh sebab itu, teori politika sastra Melayu ini perlu digunakan bagi mewujudkan pelbagai unsur-unsur keindahan dalam penghasilan karya sastra.